أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu doa, Nabi SAW mengajar kepada kita, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minasy syawahis. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku, sucikanlah hatiku ya Allah daripada sifat munafik, wahassin farji dan perihalakanlah kemaluanku minal fawahish daripada kejahatan, yakni zina. Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa supaya kita terhindar daripada golongan yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita niat iktikaf. Mudah-mudahan kita dapat pahala kita ada dalam masjid Allah, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mengucap syukur alhamdulillah, dah dapat seorang Perdana Menteri ke-10. Suka tak ni? Boleh dah Perdana Menteri. Saham-saham pun naik dah. Suka ataupun tidak, kita minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada segala malapetaka, bala bencana, seperti mana selepas kita solat, ketika kita solat Jumaat tadi, khatib baca doa terakhir, kan? Khatib ada baca doa terakhir untuk kita minta daripada Allah supaya Allah pelihara kita daripada segala apa-apa yang kita tak ingin berlaku. Maka malam ni kita akan sambung daripada kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab peringatan kepada orang yang lalai, iaitu balasan orang yang meratapi si mati. Kita dah nak habis dah tajuk ni, saya laju sikit lah. Sambungan pada malam ni, sabda Nabi SAW berkenaan kelebihan sabar menghadapi ujian. Minggu yang lalu kita dah cerita tentang Allah uji manusia apabila Allah ambil seorang anak kecil daripada seorang ibu, seorang bapa yang memiliki anak yang kecil, setahun, 2 tahun, kan, 1 tahun, 2 tahun. Ada tak anak ni orang tak sayang? Kalau dah besar panjang, kadang-kadang dia ada perangai
yang masing-masing. Betul? Umur 20, umur 30. Sayang, tapi kadang-kadang ayah ni marah. Tapi berbeza dengan anak yang kecil, baby. Dalam hadis yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita dalam satu petikan ini. Dia kata, wahai malaikatku, mengapakah engkau tinggalkan hamba-Ku dan mengambil anaknya serta buah hatinya, sedangkan dia mengetahui. Malaikat berkata, wahai Tuhanku, aku tinggalkan dia dengan keadaan dia sabar. Malaikat ambil anak tadi, tetapi seorang ibu dan bapa tadi berada dalam keadaan sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Ridwan. Allah firman kepada malaikat Ridwan, binalah baginya satu rumah di dalam syurga di bawah arash, dan aku namakannya rumah itu rumah sabar. Ini untuk orang yang apabila diuji dia bersabar berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan, kalau kita tengok kepada khutbah Jumaat pada hari ini, orang mari dengar khutbah, dia tak tidur, dia dengar tadi, maka kita dapat tahu apakah yang dikisahkan dalam khutbah pada hari ini. Kelebihan bagi orang yang sabar. Allah ni dia akan uji kita di waktu kita hidup, dan Allah tak akan uji kita dengan ujian yang kita tak mampu hadapi. Allah akan uji kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Hujung sekali, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, iaitu bagi tahu berita gembira kepada orang yang sabar. Tuan-tuan, dalam hidup dalam masjid ni ada tak seorang yang tak pernah kena uji? Ada? Ada tak pernah kena uji? Ada? Acah boleh kita nak muda sama, betul tak? Kita nak muda sama, kita nak selalu sehat, tapi tidak. Allah uji kesemua daripada kita setahun dua yang lalu, iaitu dengan COVID-19. Semua orang, baik orang yang ada duit, orang yang tak ada duit, semua berada dalam keadaan takut. Orang yang ada duit, dia tak boleh nak beli tiket kapal terbang nak pergi keluar negara, tak boleh pergi. Nak buat haji pun tak boleh, nak buat umrah pun tak boleh. Di saat itu manusia perlukan rahmat, satu rahmat anugerah yang besar daripada Allah, supaya Allah angkat penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini. Kita minta benda tu waktu tu, betul tak? Orang yang ada bilion PT duit, berjuta duit, tak ada makna ketika itu. Kerana apa? Kerana ketika itu dia tidak lagi jadi nilai yang tinggi pada mata wang, tetapi anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jauh lebih besar. Seperti yang kita baca pada malam ni, rahmat yang Allah bagi kepada seorang ibu, iaitu sabar. Lalu cerita dia, sambungan pada malam ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersabar atas kematian seorang anaknya, ia beroleh pahala seperti bukit Uhud. Besarnya pahala seorang yang dimatikan anaknya. Kenapa Allah beri besar sangat pahala ni? Kenapa Allah tak beri seekor unta ke? Sebesar bukit Uhud, sangat besar anugerah dia. Kenapa? Kerana tahap kasih sayang seorang ibu yang sayang terhadap anak dia, duduk dalam kandungan selama 9 bulan, lalu lahir-lahir, tak sempat besar, tak sempat menyusu, tak sempat bercakap, tak sempat berjalan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ambil anak ini. Maka tuan-puan, Allah beri kepada dia anugerah yang sangat besar, iaitu pahala sebesar bukit Uhud. Barang siapa bersabar atas kematian kedua orang anaknya, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran pahala, cahaya yang luas terbentang. Dan barang siapa bersabar atas kehilangan
3 anaknya, nescaya tertutup pintu neraka baginya. Allahu Akbar. Ni Nabi sebut. Yang pertama, Allah bagi sebesar bukit Uhud. Yang kedua, Allah ganjarkan cahaya seluas terbentang. Tak ada, itu umpama besarnya anugerah yang Allah bagi. Cahaya, matahari naik, jauh mana kita boleh tengok? Tak ada tepat penghujung dia, betul tak? Kita tak tahu di manakah penghujung dia. Bila matahari duduk di atas, kita naik di tempat yang tinggi, lalu kita tengok di mana penghujung cahaya ni, tak tahu. Maka ini adalah pahala bersabar bagi orang yang Allah ambil 2 orang anak dia. Yang ketiga, anak apabila Allah ambil 3 orang anaknya, nescaya tertutup pintu neraka. Ini anugerah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang diuji, yang ketika mana dia hidup Allah ambil anak dia. Tuan-puan, kita apabila ada anak, kita fikir dah 10 tahun akan datang, betul tak? Kita fikir dah 5 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Apa yang kita nak daripada anak kita? Kita nak dia jadi seorang anak yang, kita nak dia jadi seorang anak yang soleh. Kita nak dia jadi seorang anak sebagai seorang ulama, ataupun kita nak sebagai seorang qari, kita nak sebagai seorang yang alim. Ini adalah hasrat seorang bapa, seorang ibu terhadap anak-anak yang dia lahirkan. Walhal terkadang Allah bagi kepada dia tak jadi yang dia nak. Anak ni nak suruh jadi doktor, jadi pemain. Nak suruh jadi pemain, jadi engineer. Kalau ayah dia nak suruh jadi pemain, jadi engineer, okey lah. Betul? Ataupun ayah dia kata, "Mum besar lagi kerja bank." Besar-besar bank sungguh. Bawa bank, ambil budak sekolah, okey. Yang penting apabila masuk waktu solat, dia berhenti sembahyang, dia tak makan riba, kan? Kita tengok kerja bank memang duduk bank. Ini adalah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang sabar, yang bila diuji kematian anaknya. Barang siapa yang bersabar sedemikian orang yang sabar sedemikian rupa, di akhirat nanti dia akan terlebih dahulu dapat melihat Tuhannya daripada orang lain. Dan barang siapa bersabar semasa mandi dan wuduknya kerana menahan sejuk untuk mendirikan solat, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dengan setiap bulu ramanya itu satu kebaikan ataupun satu kebajikan. Kenapa disebut benda ni, tuan-puan? Sebab tak ramai mampu bangun solat pada waktu malam. Betul tak? Tak ramai mampu bangun untuk solat subuh secara berjemaah. Tak ramai. Ada 5 sah, 8 sah cukup siapa tak? 4 sah subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tempat ni. Walaupun jauh lagi kita nak dikira sebagai kejayaan, sebab penduduk di Kampung Gontok Nasik ni sangatlah padat, betul? Sangat padat. Sebelah ni rumah, sebelah ni rumah orang, sebelah tu rumah orang, sebelah ni rumah orang. Kalau nak dikira dengan penduduk, kapasiti penduduk Gontok Nasik, muak ke tak mayang subuh masjid kita ni? Tok Iman, muak tak? Tok Iman suka. Nah, kapasiti kena guna parking, betul tak? Kena guna ruang atas, mungkin kena tambah tingkat 3 lagi dengan kapasiti penduduk masjid. Tetapi kejayaan yang kita tengok, dakwah, PA sistem yang baik, kipah, menghasilkan kipah seperti duduk di tepi laut. Macam duduk patah kipah. Saya boleh besar lagi, Tok Imam? Boleh kuat lagi ke habis dah? Boleh lagi? Hak pakai plekat naik habis kain. Tak? Ini nikmat dan kejayaan yang Allah bagi.
Tetapi ramai lagi yang tak mampu untuk bangun berdiri solat subuh. Sebab apa? Sejuk. Betul, sejuk nak bangun subuh ni. Tetapi dalam hadis Nabi siap sebut lagi, dikira juga barang siapa yang bangun mandi dan berwuduk kerana menahan sejuk untuk mendiri solat, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebajikan. Tak buat benda lagi ni, mandi baru ada dah pahala kebajikan bagi dia. Selain itu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap titik air pada tubuhnya malaikat yang mengucap tasbih padanya. Tuan-puan, Islam ni kalau kita nak fikir dengan akal, dia tak sampai. Saya bagi tahu tu, Islam kalau kita nak fikir dengan akal, dia tak sampai. Dia tak akan sampai dengan akal kita. Nak sampai macam mana lah. Kita tengok, saya suka bawa satu contoh fiqh. Bila musafir pakai khuf, dalam khuf, dalam belajar tentang kita nak tayamum, nak khuf, nak sapuh di di khuf ni kan, kita kena sapuh atas, kita jalan di bawah, betul. Tetapi tidak, Islam suruh kita sapuh balik atas. Dah memadai untuk kita solat. Bahkan solat tersebut dikira solat yang sah dalam bab fiqh. Ini dalam bab ilmu hadis. Dalam bab ilmu hadis nak bagi tahu Islam tak cukup dengan akal kita. Kalau kita ukur Islam dengan akal, maka rosak kita. Tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi. Sebab itulah sekarang ni banyak ideologi yang bawa masuk dalam minda kita, program kepada anak-anak kita, sehinggakan kita tak sempat nak fikir mana Islam, mana ideologi. Manakah benda yang dibentuk oleh manusia? Sosialis, kapitalis, sekular, liberal. Kita tak tahu manakah Islam, manakah yang ideologi ism. Tak sempat nak fikir. Sebab apa? Sebab kita diprogramkan oleh dunia. Dunia programkan kita, pendidikan yang programkan kita, sehingga kita ikut telunjuk-telunjuk yang diprogramkan. Anak-anak generasi membesar dengan benda ni tak apa boleh buat, benda ni tak apa boleh buat, benda ni tak apa boleh buat, hak asasi, jangan marah, ini hak dia, bukan hak kita. Betul tak? Tak ada kekuatan untuk kita menahan. Sebab apa? Sebab dibesar dengan ideologi, dengan ism, sehinggakan generasi, keluarlah generasi yang mana generasi tidak berlandaskan Islam. Belajar sains politik, siapakah, di manakah dia ambil hukum-hukum ataupun undang-undang daripada sains politik? Bukan daripada ulama-ulama Islam, bukan daripada Ibnu hak yang kita tahu tu, kan? Ambil daripada barat, daripada ideologi yang ditinggal. Orang barat pun pakai ideologi sosialis, contoh. Dia tengok sosialis tak jadi, dia pakai ideologi lain. Pakai ideologi sekular, tak jadi, tukar ideologi lain. Kita dah ada Islam. Islam adalah agama, ad-din. Ad-din dia mengajar kita daripada bangun tidur sehingga menjadi pemerintah negara, daripada mula balik sampailah kita mati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Jadi tuan-puan, dalam bab yang kita dengar pada malam ini, iaitu apa yang kita dengar, iaitu Allah beri anugerah kepada orang yang apabila diuji oleh Allah, lalu Allah beri kenikmatan demi kenikmatan untuk dia berada di dalam syurga dalam keadaan selesa. Bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini, kita buat sampai jadi. Kita tidak give up, kita tidak down, kita tidak jatuh, kita tidak hilang semangat untuk kita capai. Contoh, kita nak rumah banglo, kita nak pakai kereta yang besar, kita nak keluar daripada kemeluk kehidupan yang susah, kita usaha. Begitulah perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Kita nak kehebatan kehidupan kita untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan disebut apabila seorang ibu dia ni bersabar di atas ujian yang diuji oleh Allah, rasa takut, rasa tidak cukup, rasa lapar, lalu Allah bagi kepada dia
iaitu anugerah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala paling cepat. Tuan-puan, apabila kita dibalik kepada Allah, kita nak kita duduk di pihak mana? Ashabus shimal wa ashabul yamin. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Al-yamin, orang yang baik-baik. Apabila Allah panggil, datanglah wahai hamba-Ku, datanglah kepadaku, engkau dah taat kepadaku, engkau redha dan aku redha kepadamu. Lalu Allah minta, masuklah ke syurga-Ku, masuklah ke syurga, masuklah ke syurga, kerana di dunia dahulu kau telah bersabar dengan segala ujian, segala dugaan, segala percubaan, kau masuk dah ke syurga mana-mana pun. Tetapi bagaimana orang yang tidak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak redha atas ujian Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis ni banyak beritahu kepada kita tentang kelebihan orang yang sabar. Pahala tasbih itu adalah untuk orang yang mandi, dan barang siapa bersabar atas kehilangan anaknya yang kecil, lalu ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila Allah uji dia, lalu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu maka beruntunglah ia kerana anaknya di padang mahsyar membawa air daripada telaga Kausar ketika bersangatan dahaga. Orang ni bila diredha, Allah jadikan anak dia bawa telaga Kausar, air daripada telaga Kausar, untuk bagi kepada ayah dia ataupun ibu dia untuk minum. Ketika saat itu, di saat semua orang berada dalam keadaan dahaga, dan orang yang dapat minum air daripada telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak pernah dahaga selama-lamanya, abadan abada. Macam mana kita nak? Perlu kita cari ilmu supaya kita tahu apakah cara untuk kita dapat meminum air daripada telaga Kausar tadi. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan ketika manusia dibangkitkan daripada kubur mereka. Di saat kita duduk ramai-ramai dalam liang lahat, duduk dalam liang lahat bertahun-tahun. Dahulu ada sahabat kita, ada toki kita, ada atuk kita, keturunan kita yang dah pergi 50 tahun, yang dah pergi 100 tahun. Dia duduk di dalam alam barzakh, dia berhadapan dengan kehidupan alam barzakh. Kita pun akan kembali seperti mereka, tuan-puan. Muslimin dan muslimat, kita akan kembali seperti mana mereka kembali, dan kita akan duduk seperti mana mereka duduk, dan kita akan dibangkitkan sekaligus di padang mahsyar. Ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana manusia keluar daripada kubur, dibangkitkan manusia daripada kubur mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sekalian manusia akan dibangkitkan daripada kubur mereka dalam keadaan sangat lapar dan dahaga. Yang pertama, apabila dibangkit daripada kubur-kubur mereka, daripada alam ruang-ruang barzakh, lalu mereka dibangkit dalam keadaan lapar dan dahaga. Lapar, dahaga. Duduk atas muka bumi ni, mari lapar perut, wish, tak tahan. Gilah cari apa, ada dapur pun kita makan, gilah. Tak? Ataupun kalau ada duit, pergilah kedai cari makanan. Dalam alam barzakh, bangkit di padang mahsyar, tak ada apa-apa kedai, tak ada. Food Panda jauh sekali. Tahu tak? Nasi goreng jauh sekali. Roti payang kambing jauh sekali. Di ketika padang mahsyar, tak ada apa-apa. Barang siapa yang mempunyai amalan puasa, maka puasanya itu datang menghilangkan lapar. Rupa-rupanya puasa ni dia datang kepada kita ketika kita dibangkitkan. Dia datang lalu dia hilangkan lapar kita ketika itu.
puasa datang kepada kita. Ini nak khabarnya, bank dia transfer duit daripada dunia pergi ke alam barzakh. Sistem bank yang Allah tunjukkan kepada kita, kita buat hari ini. Kita duduk dalam majlis ilmu, penat dan lelah. Apabila kita balik kepada Allah, rupa-rupanya amal ibadah yang kita duduk ni, duduk dalam masjid lama, iktikaf, duduk dalam majlis ilmu lama, benda ni semua kita akan bawa ke dalam satu alam, iaitu alam akhirat. Puasa itu datang menghilangkan rasa lapar dan dahaganya. Sebab apa? Di dunia dia puasa, dia menahan lapar dan dahaga. Barang siapa yang mempunyai anak kemudian ia mati semasa kecil, maka ia datang ketika itu membawa air. Satu bekas diberi kepada ibu bapanya sekiranya mereka bersabar atas kematian anaknya. Jika dia sabar di atas kematian anaknya, maka apabila berlaku kebangkitan, lalu anak ni bawa kepada dia air yang berada dalam satu gelas untuk diberi kepada ibu dan bapanya ketika dibangkitkan di pada mahsyar nanti. Ini adalah kerana anak orang-orang Islam, anak daripada anak orang-orang Islam. Pada hari itu mengelilingi kolam, yakni telaga Kausar, masya-Allah. Ketika dibangkitkan di kolam telaga Kausar itu dipenuh dengan anak-anak daripada anak-anak orang Islam. Hak dia mati, dia lahir daripada mak dia orang Islam, lalu dimatikan oleh Allah. Anak-anak kecil ini dia tunggu mak ayah dia di mana? Di telaga Kausar. Yang mana ia di dalam khemah dan ada satu lampu yang terpasang dengan cahaya. Pada tangannya ada satu kendi daripada perak dan satu bekas daripada emas. Anak-anak itu akan menuangkan air kepada ibu bapanya. Allahu Akbar. Ini janji Nabi SAW nak beritahu kepada kita besarnya pahala sabar. Besarnya pahala sabar. Anak-anak itu akan menuangkan air kepada ibu bapanya. Jumpa mula anak weh. Lama pisah atas dunia ni, balik kepada Allah, dibangkitkan di alam mahsyar, lalu Allah temu balik dengan anak. Allah jumpakan balik dengan anak. Hebat sungguh. Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa anak-anak kaum muslimin itu berkumpul pada satu tempat. Dia duduk sekali setepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikatku." Allah panggil malaikat, "Wahai malaikat, mari sini. Bawalah sekalian anak-anak ini." Allah suruh bawa anak-anak tadi, suruh malaikat bawa masuk syurga. Anak-anak tadi masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ujian apabila Allah bagi kepada kita. Yang pertama, Allah nak bagi syurga. Confirm Allah nak bagi syurga. Dengan syarat kita sabar. Suka tak suka, payah ataupun tidak, kita perlu sabar di atas segala ujian yang Allah bagi. Sebab apa? Wawasan hidup kita bukan di atas muka bumi ni saja. Bahkan di yaumul akhirah kita akan bangkit balik. Dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, hari kebangkitan, hari penguasaan. Siapa yang memiliki hari ini? Tak ada orang. Tidak ada orang seorang pun. Hari ini ada orang berkuasa. Di negara Indonesia ada orang berkuasa. Di Singapura ada orang berkuasa. Di Brunei ada orang berkuasa. Di Kanada ada orang berkuasa. Di Australia ada orang berkuasa. Di Saudi ada orang berkuasa. Bahkan di kampung kita ada orang berkuasa. Di masjid ini ada orang berkuasa. Tetapi di satu masa nanti, di sana Yaumuddin, hari kebangkitan, iaitu hari penguasaan, hanyalah semata-mata Allah, Tuhan Rabbul Jalil, memiliki kekuasaan semata-mata. Allah akan tunjuk kekuasaan dia ketika itu. Jika ketika hidup ini zalim kita melakukan kepada anak dan isteri kita, maka kita akan terima padah di akhirat. Jika kita
memiliki kuasa di kampung, lalu kita zalim, lalu kita akan terima akibat di padang mahsyar. Lalu kita apabila kita memerintah negara, kita zalim kepada rakyat, zalim kepada masyarakat, lalu kita akan terima padah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, hadis ini cukup beritahu kepada kita pengajaran. Barang siapa mempunyai anak, tadi dia bagi tahu anak ni akan bawa air dan tuan air kepada ibu bapa dia. Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa anak-anak kaum muslimin itu berkumpul pada satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, bawalah sekalian anak-anak ini masuk syurga." Anak tadi yang mati kecil tadi diperintah Allah suruh malaikat bawa masuk syurga. Confirm. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai malaikatku, bawalah sekalian anak-anak ini masuk syurga." Malaikat pun berkata kepada mereka, malaikat berkata kepada anak-anak, "Berjalanlah kamu menuju ke syurga." Jalan kamu menuju ke syurga. Masya Allah. Mereka pula berkata, "Di manakah ibu bapa kami?" Tanya malaikat, "Wahai malaikat, mana mak ayah aku? Mana ibu bapa aku? Mana papa? Mana mami?" Kan dia tanya. Lalu seterusnya malaikat berkata, "Sesungguhnya ibu dan bapa kamu bukanlah nasib mereka seperti kamu, kerana atas mereka beberapa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dihitung di atasnya." Allahu akbar. Tengok, kita rasa panjang umur beruntung sangat. Tak. Allah bagi tahu, malaikat bagi tahu kepada anak-anak tadi, tidak. Mak ayah berbeza dengan keadaan kita, keadaan anak-anak ni. Mu anak-anak kecil, malaikat kata mak ayah awak berbeza keadaan. Mak ayah awak ada hutang dengan Allah untuk dibicarakan. Allahu akbar. Sebab tu Sayyidina Umar sebut pesan kepada kita, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-puan, peluang ini untuk kita hisab diri kita. Segala dosa, segala kecelaan, segala kealpaan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini, Allah bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nyawa kita tak sampai ke halkum, tak melepasi halkum, selagi mana matahari tak keluar daripada barat, Allah masih menerima taubat kita. Bertaubatlah tuan-puan, termasuk diri saya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak itu berkata, "Bapa dan ibu kami telah bersabar di atas ketiadaan kami kerana mereka mengharapkan ganjaran pahala daripada hari ini." Anak ni bagi tahu, mak ayah saya sabar. Dulu Allah uji, dia redha, dia sabar. Lalu mereka mengharapkan ganjaran pahala hari ini. Maka malaikat pun berkata kepada Allah, malaikat bercakap dengan Allah, "Wahai Tuhanku, Engkaulah yang terlebih mengetahui kelakuan hamba-Mu. Allah lah yang tahu kelakuan hamba-Nya. Sesungguhnya anak-anak itu berkata, aku tidak akan masuk syurga melainkan bersama ibu bapaku." Anak-anak ini tunggu ibu bapa dia. Allahu akbar. Tuan-puan, beruntung kalau kita ada anak yang pergi dahulu daripada kita. Beruntung. Ini janji Nabi SAW cerita kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Allah berfirman kepada malaikat, "Ambillah ibu bapanya. Ambillah ibu bapanya wahai malaikat, dan engkau masukkan mereka bersamanya ke dalam syurga." Allahu akbar. Besarnya kelebihan orang yang mati anak kecil ni. Orang mati anak kecil, lalu Allah beri jaminan kepada dia, dengan dia sabar masuk ke syurga tanpa ada hisap. Dah diredha Allah redha dia, kita nak apa lagi? Sebab tu penghujung kemuncak kehidupan kita dan kita hidup ni, kita nak Allah redha kita je, betul tak? Kita nak Allah redha kita je. Kaya ke miskin ke, susah ke senang ke, handsome ke tak handsome ke, penghujung hidup kita nak Allah redha. Maka berbahagialah dan beruntunglah bagi orang yang sabar di atas qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi orang yang sabar.
Inilah ganjaran yang besar bagi orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sabar di atas ujian. Allah akan uji kita. Dalam saya sentiasa baca daripada surah Al-Baqarah dalam juzuk 2 tuan-puan, nak masuk makhraj 2 tu di atas kan disebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Pada ayat dia wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kan? ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, apabila mereka ni ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, qalu, qala yaqulu, qalu inna lillah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim, mereka semua ni alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka tuan-puan, isyarah kan? Isyarah. Isyarah, okey. Maka tuan-puan, itulah pengakhiran malam kita pada malam ni. Maka kita hidup akan diuji, sentiasa diuji, tetapi mereka yang sabar, yang redha di atas ujian Allah, dia akan dapat mardatillah, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza dua, sabar dan redha. Redha dia serah kepada Allah, sabar dia tunggu. Sabar dulu dah. Nah, maka tuan-tuan cukup pada malam ni. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.